terima permohonan pelajar secara runcit. Meaning that bila you mohon, dia kena reply every single emails tu. So dia tak boleh nak buat. So that's why mahkamah pun verbally dia minta through the phone conversation with me tu, dia minta request sama lah, the same as AGC requested from us. AGC dia buat in writing. So bila saya bertanyakan kepada mahkamah, untuk AGC dia tak ada specific mention in their letter that when will be the deadline. Tapi for mahkamah, because dia kata dia kalau boleh nak permohonan sampai secepat mungkin, sebab sekarang memang dia orang tengah sedang buat penempatan, especially USIM lah, kata USIM tengah masuk permohonan. Because in future, in the near time, tak tahu, dia tak boleh nak sebut bila, dia mahkamah sedang upgrade untuk nak buat permohonan secara online. So maknanya in future pelajar kena mohon, dah mohon di USIM online, so kena mohon sendiri online dekat mahkamah. So tak perlulah fakulti hantar hantar senarai nama secara pukal macam tu. The idea is that lah. Tapi untuk you punya batch ni, dia minta saya segerakan penghantaran nama pelajar kerana dia bimbang. Dia takut bila once sistem tu di launch, dimulakan, dia bimbang pelajar tak dapat tempat, sebab dia kata kalau ikut sistem dia akan ada kuota. So every single state akan ada kuota. Takut bila sudah masuk dia akan terus reject lah kalau tempat tu dah penuh pelajar intern. Jadi dia minta minta saya specifically minta segerakan supaya pelajar USIM ni dapat tempat lah untuk yang mana dia nak tu kan. So pelajar yang mohon tu basically nampak lah kawasan mana yang dia nak mohon tu. So penempatan tu biasanya dia beritahu pada saya penempatan adalah according to your address. Kan, address rumah tu lah. So biasa industri dekat rumah kan. So dia akan masukkan macam tu. Itu setakat yang dimaklumkan kepada saya lah untuk LI. So untuk yang masih lagi berminat untuk mohon AGC atau mahkamah, sila berbuat demikian dengan segera sebab hari Khamis fakulti dah nak panjangkan kepada kedua-dua agensi tersebut. AGC Nusu Mahkamah. So lepas tu kita tak mau entertain sebarang permohonan kepada ni lah, sebab dia pun tak nak permohonan sikit-sikit, dia nak permohonan yang sekaligus. Kita pun tak nak delaykan permohonan yang lain, sebab yang lain dah buat permohonan awal tapi di pihak mahkamah dia orang dah keluarkan balik senarai yang bukan, dia tak start masa saya call tu, dia kata dia dah nak approve dah satu nama, dia disebut nama ni. So nama tu pun dia hold sebab dia akan terima satu permohonan yang secara pukal daripada fakulti. AGC tu memang ada seorang dah terlepas, tapi agaknya yang tu tak apalah, yang tu dah approve. Yang selepas tu bila dia mula keep receiving the personal application tu, dia cepat tulis pada kita. Selepas yang surat tu rasanya seorang tu je yang lulus, yang lain tu dia bukan dia reject, dia pending lah, dia nak buat urusan tu secara teratur. Jangan salah faham, it's not a reject. Dia AGC dan mahkamah ni dia menerima selagi mana ada tempat. Itu dia punya, tak ada syarat-syarat lain yang mengikat lah. Sebab saya dapat feedback yang satu dekat mahkamah tu, dia kata sarjana muda program kita ni adalah hanya lebih sesuai untuk mengikuti intern di Syariah JAKIM, JKSM. Saya rasa macam ada something wrong somewhere lah, sebab kita tak pernah hadapi masalah pelajar kita seolah-olah program kita ni program syariah kan. Dah tukar nama program ni pun masih lagi industri keliru. Mungkin bukan industri lah, it's a person in charge tu, masa desk officer yang terima surat tu. The thing is bila pelajar hantar email sendiri, mungkin email kepada person in charge yang salah. Itu yang pelik ni. This is the first time. Before this kita uruskan LI tak pernah lagi jadi macam ni. Kita pun urusan LI di fakulti ni setakat KP saja, KP approve. Yang selebihnya memang urusan di Pusat Latihan Industri Pelamji. Kita kali ni Pelamji mungkin kita tak tahu dia ada tukar SOP ke apa, dia menyebabkan proses ni macam kelang kabut sikit. So this time kita take charge je lah, sebab Pelamji pun dia
dia kata dia claim dia tak ada pernah buat secara pukal tu, saya macam pelik. Tak apalah, fakulti uruskan sebab kita tak nak student jeopardize being jeopardize of the process lah. Proses mudah aja. Tapi ding-dong sana sini dia jadi lambat dan leceh. Jadi saya nak minta kerjasama pelajar lah untuk saya bagi mesej kat Syamil tadi, hopefully semua dapat faham dan hadam lah isu ni. It's not issue pula, dia administratif je, tapi dia ganggu kelancaran proses tu sebenarnya. Sebenarnya selalu tak ada masalah macam ni pun. Okay, so bila once AGC dah write to us and mahkamah pun dah call 2 kali juga di call. So tak apalah, kita faham lah yang di pihak mereka nakkan supaya permohonan daripada USIM tu mudah diuruskan lah. Kita tak nak ada yang tertinggal tu. I minta Syamil, minta you check all over again kok ada nama yang tertinggal. So nama yang bagi Syamil tu setakat tarikh itulah. I tahu ada lagi yang mohon selepas tarikh tu. Nanti I akan minta I akan minta fakulti untuk last list yang sebelum kita submit ke AG tu, kita minta tolong pelajar check balik tengok nama ada tertinggal ke tak. Risau sebab dia dah bila I approve sini list tu akan appear dekat Plumsy, bukan appear kat I. Kalau list tu appear kat I mudah kan, I approve, I tahu siapa yang I approve. Ni I approve, I tak boleh nak tengok balik, nak revise balik, nak review balik nama pelajar, tak ada macam tu. So tak apa, nanti hari Khamis, so I nakkan pelajar buatlah hari ni, mohonlah hari ni untuk mahkamah dan AGC supaya esok tu I dah boleh minta senarai dekat SDEC untuk dia produce yang nama yang selepas tarikh yang I bagi kat Syamil tu, and then kita keluarkan satu senarai lengkap, minta you check sekali lagi supaya tak tertinggal. So sekali once and for all lah. Lepas tu kita tak nak lagi harapnya lepas tu tak ada lagi lah permohonan yang tertinggal sikit-sikit nak ke AG ke mahkamah, nanti dia tulis balik kat kita. Tak seronok macam tu kan. Harapnya lepas ni proses LI dia atur elok-elok sikit lah. It's not good lah. It's not good for USIM sebenarnya. Nama USIM juga naik sana. Okey, keduanya adalah berkenaan dengan I dapat feedback banyak daripada especially punya tutelage. Tutelage pun dah start ni. I dapat feedback banyak yang berlaku banyak pelajar komplain tentang, especially tahun 5 lah, you lah kan, tentang subjek dengan practitioner. Setakat ni dengan probate ni I tak dapatlah secara rasmi lagi. Kalau I nak benda tu, yalah, setiap aduan perlu secara rasmi. Rasmi meaning that you beritahu pada pensyarah you lah, pensyarah you, ataupun you secara verbal tu tak okey lah, kita terima sebagai aduan rasmi lah. It's not you nak kena buat surat ke tak. Maksud I rasmi tu sebab I dengar daripada orang ni tak rasmi lah. Bila dengar daripada lecturer lain, saya pun tak sedar hati jugalah. Cuma grup ni I'm not sure. Setakat ni yang berhubung dengan saya melalui WhatsApp tu, banyak juga soalan yang you buat dengan Puan Roslina, tapi I tak tahu tahap aduan dari segi penyelarasan tu, I'm not sure whether you dapat ke tak. Untuk subjek-subjek lain tu I terima, untuk subjek macam civil procedure, criminal procedure pun ada. Subjek-subjek yang lain mungkin advocacy tu kot, advocacy, tapi saya dapat daripada pengajar sendiri, daripada Encik Yusuf Fariza sendiri, tapi dia dah try to ada synchronize lah a few tugasan tu supaya tugasan untuk advocacy is not a new one. Untuk kriminal I rasa tak ada. I rasa Puan Eva memang buat totally new case dengan you. Kan? Betul tak? Okay, so dalam masa yang tak berapa lama ni I nak dengar feedback lah daripada pelajar sendiri, untuk tak kisahlah mana-mana subjek probate ke, sebab I ni 2 in 1 lah, untuk pensyarah probate dan also untuk program SMOS. So sebenarnya semua saluran aduan tu sepatutnya selalu pada saya lah. Tapi I tak tahu dia tak selalu pada I tu kenapa. Mungkin ada related to my class also, I don't know. Tapi tak apa, I open. Kalau sebab benda ni kalau tak diberitahu secara pada orang yang tepat, dia tak akan jadi
dia tak boleh nak dibetulkan lah sebab kita ni ada masa lagi, dah minggu 9, walaupun dah minggu 9 but we still have time to rearrange apa-apa yang patut. Ada tak apa-apa, I bagi masa sikit sebelum kita start lecture sebab susah nak cari masa lain. Anybody? Saya tak marah ni, saya tak marah. Nak dengar betul-betul daripada pelajar sendiri. Ada tak? Kalau yes, please, kalau personally saya tak wakilkan siapa-siapa sebab saya rasa macam ada few students lah yang macam facing the same problem with me. Tapi saya tidak mewakili keseluruhan student lah, madam. Okay, tak apa. Saya rasa macam in terms of content ataupun understanding, kalau macam beberapa daripada kami untuk CP je kot. Kalau subjek lain saya tak ada masalah. Kalau macam CP ni sebab kita orang dah try nego kan hari tu, dan saya pun macam tak nak lah worsen the condition, the situation tu. So the alternative that we did recently is Madam Nazira sendiri yang offer. Kalau macam daripada LB saya, tidaklah saya macam bagi tahu dia what actually happened, tapi sebab hari tu dia kata kalau students rasa tak faham, sebab hari tu ramai yang tanya dia, dan dia kata dia willing je untuk ajar balik certain topik yang you tak faham, just request. So kita orang, bagi saya rasa macam benda tu dah compliment lah the lecture yang macam tu lah yang Madam tahu. Okay, faham. So Madam Nazira punya inisiatif lah. Tapi dia buat macam upon request jugalah, dan 1 jam sahaja macam tu. Tapi kami pun kena balancekan jugalah sebab ada masa yang kami kena macam discuss soalan tutor. Jadi tidaklah boleh tanya semua, cuma kalau apa-apa yang ingat boleh tanya macam tu. Okay, so extra orang kata apa, extra session lah with Madam Nazira ni? Tak, kita orang ambil session 1 jam tu, tak ada additional masa lah. Okay, session Madam Nazira jugalah. Betul. Okay, thank you for your response. Siapa tadi Filza. Okay, thank you Filza for your response. Ada lagi tak? I bising pula sekejap Ada lagi tak? Any other response which I need to know? Madam, kalau kami buat request, Madam boleh ke macam consult dengan lecturer tu? Kalau contohnya kan macam in terms of answering the questions, saya rendah diri ni kalau boleh lah, sebab hari tu Madam, kita orang ada minta sampel, tapi Madam kata dia tidak bagi, cuma dia adalah guide sikit. Tapi bagi saya kalau boleh 1 sampel pun sufficient dah untuk kami macam tahu cara jawab CP. Sebab kalau macam saya sendiri, result saya dengan CP sem lepas bagi saya tidaklah begitu memuaskan, tapi mungkin salah saya lah. Cuma macam kalau Madam Nazira ajar, sebab nanti at the end bukan Madam Nazira yang tanda kertas, jadi mungkin kami tak capai apa yang Dr. Zuna dalam menjawab soalan dia. Okay, faham. Okay, maknanya yang saya faham ni Dr. Nurul tak ada bagi sampel untuk you lah, untuk nak setakat ini. Kalau saya tak salah, kita orang tak terima lagi sampel menjawab soalan macam mana. Cuma macam dia kata je lah, buat macam ni. Tapi sebab kami tak bincang sama-sama soalan tu dengan dia, jadi kami still macam vague juga macam mana nak jawab. Faham. Okay lah. Okay, thank you Fiza. Tak apa, it's okay. Tak, sebab I punya probate pun I tak start lagi. I tak rasa nak start lagi sebab topik tak cover habis lagi kan. Sebab basically kalau subjek macam prosedur ni, dia soalan dia pun akan cover semua topik. So I tak tahu kalau di pihak probate ni memang I akan buat dalam 4 minggu terakhir macam tu. So this week pun I minta you buat recap kan, quiz. So next week tu kita akan start lah dengan soalan-soalan yang boleh dah untuk high court ni. Sebab next week I start dengan small estate kan. Tapi civil procedure ni ialah mungkin dia ada alasan dia sendiri lah, yang mana
sebenarnya baguslah, alhamdulillah lah Madam Nazira bantu dari segi nak bagi pelajar faham lebih baik, okay? Sebab Madam Nazira pun dah lama dah dengan fakulti, mungkin dia dah tahu rentak macam mana nak bantu pelajar tu, ya. Yang lain practitioner lain yang Madam Pavita dengan siapa seorang lagi tu, Syuhaila, siapa lagi Indian lady, seorang lagi Revati, Pavani. Pavita lah jadi Pavani dengan la ilaha illallah, apa tadi dia sebut, Revati, yes. Okay, for those yang dengan dia, yang dengan Madam Nazira tu, dia conduct semua pelajar ke dia conduct dia punya group je? Untuk TLB 1 dan 2, tapi kadang kalau macam student lain nak join seorang dua tu, saya bagi je link sebab okey, tak apalah, dia jadi macam it's not macam informal lah, dia pun okey. Yang lain, yang group lain, Revati, Madam Revati dengan Miss Syuhaila, okey tak? Doktor, TLB Yes. 3 and TLB 4 Madam Syuhaila. Okey. Seronok sangat Madam sebab dia guide satu-satu course paper tu. So macam memang kalau kiranya memang go details gila lah. Tapi kita orang fokus injunction je. So topik lain tu kita orang berharap pada Dr. Zu lah. Oh, okey. Dia buat injunction je dengan Madam Syuhaila Tapi dia offer je nak tanya soalan. Dia macam sangat mengalu-alukan. Macam kakak-kakak gitu. Okay, that's good. Okay, saya nampak macam dia bila communicate dengan saya pun macam tu lah, nampak dia eager lah. Eager to share practical aspect dengan student ni, dan which is good lah. Pavani dengan Revati? Ada tak Silakan Madam. Salam. Kalau TLB 7 dengan 8 kita orang Madam Revati. Dia akan ajar balik lah topik-topik yang kita belajar dalam kelas kan. Setiap order dengan rule tu dia akan ajar balik spesifik. Tapi tak semua lah, macam mana yang perlu fahamkan betul-betul baru dia ajar yang tu. Okay. Kita orang minta lah dia ajar balik, so dia okay je. Okay, that's good. Kerana okay lah dari segi delivery dia faham ya. Boleh alhamdulillah. Okay. Puan Pavani? So far TLB 6 dengan TLB 5 dengan Madam Pavani dengan Puan Pavani. Kalau TLB 5 saya tak pasti, nanti Lokman respon saya bagi TLB 6 dengan Madam Pavani okey je, sebab biasanya kami akan bincang soalan tutor, kalau tak pun akan discuss balik certain topik yang tak berapa faham tu, dia akan explain balik lah. Cuma kami tak dapat lah nak respon cakap kami tak faham betul-betul apa yang Dr. Zu ajar. Cuma kami akan tanya-tanya apa yang kami tak faham lah. Right, okay, faham. Tak apa, it's okay lah. You nak clarify balik kat practitioner, it's good sebab practitioner boleh bagi lagi suppose that itulah yang kita nak akan berlaku bila practitioner bagi information yang detail dari segi practical area lah. Ya, kadang-kadang kita pun dapat juga feedback yang bila practical ni dia subjektif juga, sebab practice dia kadang-kadang dia something which is perfect, something which is dia nak akan satu benda yang tak boleh nak argue balik, so you need to prepare course paper yang sangat detail. Betul, it's not wrong kan, tapi you need also to have foundation, basic principles yang pelajar kena faham, yang mana kebanyakannya deliver dalam lecture, betul. So bila deliver dalam lecture, you dah faham, patutnya macam itulah berlaku bila pelajar faham basic understanding and the foundation of the law and also legal principles, dan bila dia apply, kadang-kadang practice certain area tu tak sama dengan area lain, especially kalau involve
kalau probate ni kalau dia involve property, involve practice, kalau macam Suhaili dah highlight kat I kan, KL Selangor especially, Selangor lah sebenarnya, especially Selangor lah, banyak practice dia yang tak sama pun dengan negeri-negeri lain sebab dia orang ni advance. Advance dari segi nak pembaikan, ke arah pembaikan, which is good if you were learning the practical aspect ni from lawyer practice in Selangor lah, macam Puan Roslina. Puan Roslina is very, nampak cara dia tu memang sangat detail orangnya. Jadi bila kesalahan di pihak pelajar yang bagi dia kesalahan tu, kesalahan lah, macam nak cakap dan dia tak faham kalau pelajar keep repeating the same mistake. Lepas tu macam kita, sebab pelajar ni belajar kan, jadi buat salah tu biasalah. Tapi mungkin dia tu dah anggap you dah macam lawyer kot. I don't know, mungkin sebab macam mana mungkin pengalaman dia, dia nak bila dia ajar tu student buat macam dia nak lah. Dan I faham kadang-kadang mungkin pelajar buat tu dalam keadaan mungkin bound by deadline ke apa, so hantar je dulu. Mungkin dia terima by group tu, setiap group tu bagi you keep repeating the same mistake, bukan orang yang, I believe that, I rasa macam tu lah, dia terima group tu membuat mistake yang sama, bukan setiap pelajar yang membuat kesalahan yang berulang kali. You dah submit untuk Puan Roslina back berapa kali? Kalau ikutkan tutur saya, draft sekali, baru hantar sekali. Tapi kemudian last week dah discuss semula lah yang draft yang dah hantar tu, dah betulkan? Dah betulkan dan dah submit lah. Due date untuk submission next week, 28. Okey, faham. Kak pun cuba nak fahamkan apa yang berlaku sekarang sebenarnya. Macam nak cakap okey, yang tadi I take note lah untuk civil procedure. So sebab kita dapat feedback dari tutelage sebenarnya yang you dengan you punya murabi tu kan, mungkin dah ada beberapa session. So ada yang bukan salah, tak salah pun you nak bagi tahu you punya murabi, then that's good lah sebab you boleh ada saluran. So benda tu sampai kat saya dan saya perlu ada tindakan susulan lah. Yang mana tindakan susulan ni untuk pembaikan lah, bukan untuk nak cari salah siapa. Don't worry, whoever yang raise the issue tu jangan takut lah, jangan rasa macam dah buat salah ke, tak. No, that's good you raise it supaya di pihak saya boleh dapat, kalau tutelage then that's good lah, dia macam sampai kat kita tu secara bertulis kan, meaning that it is official lah, maknanya bila rasmi kat kita tu, so saya ada ground lah nak panggil mesyuarat ke, nak kena bincangkan ke dalam forum mana-mana, forum meaning the meeting lah. Okay, untuk probate I ada nampak sedikit mungkin style lah, kot lebih pada style lah Okay, first of all, saya nakkan student faham lah why we have this macam sort of team teaching. Kadang team teaching ni kalau dia betul-betul team teaching, patutnya dia penghasil outcome dia is bagus lah, benda tu yang kita harapkan bila berlaku team teaching. Team teaching ni banyak method lah. Ada team teaching yang before semester lecturer pertama, after break mungkin lecturer lain take over, tu team teaching. Macam kita yang buat sekarang ni pun usaha team teaching, on the part lecturer deliver the theoretical part, yang practitioner buat practical part. Cuma it depends on every subject. Bilakah practical aspek tu bermula? Itu yang kita tak boleh nak kontrol tu. Sebab kalau kita nak biarkan practitioner mula lepas break tak sempat. So dia pun komplain juga masa dia dengan pelajar tak cukup. So kita this time kita beri dia masa lebih banyak compared to last semester. Last semester tu memang kesian lah dengan pelajar sebab kita impose benda tu memang secara sebab this is requirement from LPQB. Dia nakkan untuk subjek-subjek praktikal, pelantikan setiap subjek tu, setiap subjek kena ada pensyarah sebelum masa, and also
lantikan practitioner dari kalangan Bar Council atau JLS atau AGC ni hakim ke EG pegawai undang ke DPP ke yang boleh datang untuk bantu sesi tutorial. Tapi what we are doing now, kita lantik secara kita cari lantik secara dia jadi facilitator dan juga jadi tutor, jadi macam-macam cara lah kita lantik supaya dia berada dengan you, dia boleh monitor dan giving you marks, assess you untuk practical aspect. So cumanya bila berlaku macam ni memang agak susah kita nak sesuaikan tu sebenarnya. Kita memang having that issue bila mana pensyarah sebenarnya tak habis lagi nak deliver topik tu. We need sometimes and practitioner dah start, tapi kita anggap okay tak apalah, pelajar dia expose secara awal, and then at the end of the session, at the end of the semester nanti yang you akan dapat gambaran tu secara complete lah. So kita tak expect tinggi pun bila you buat assignment tu you buat perfect sebab you tengah belajar. Tapi the thing is bila I dapat feedback tu student buat salah banyak kali. Lepas tu bila I nak minta apa kesalahan pelajar buat tu dia tak boleh nak address. Cuma bila I yang kena find out lah. Bila I tengok ada yang pelajar ada beberapa pelajar yang PM WhatsApp tu remarks tu tak diberi secara jelas. Tapi tak apalah, kalau Had kata tadi dah revise balik kan, dan it's okay lah, maknanya bila dia dah vet dan you know the problem lah kan, tak ada masalah dari segitulah. Okay, cuma sebab baru ni je semalam dia message, Puan Rosina message I, dia kata apa itulah mistake tu, I nak minta mistake apa. Keduanya dia komplain pasal attendance jugalah. So I minta dia produce nama pelajar yang selalu absent, tapi dia pun tak boleh nak provide. Jadi I kata tak apalah, I highlight dalam kelas lah supaya pelajar fahamlah kepentingan untuk hadir kelas dengan practitioner juga, and also kelas dengan kelas lah. This is you punya obligation kan setiap semester kan. Yang ni pun tak semua ada ni, yang baru 74 orang So dalam berapa orang lagi missing in action. Kan, jadi saya pun tak tahu macam mana nak reach yang another 20 lagi ni. Okay, I memang nak ambil masa ni, memang purposely nak ambil masa ni untuk nak highlight isu ni. So untuk probate especially, specifically, ada tak masalah daripada segi nak sekejap lagi I akan address semula lah apa yang Puan Rosina highlight dekat I, dan I rasa lah pelajar buat dekat mana kesilapan dekat tugasan tu. Maybe you dah dengar dah, mungkin ada group yang dah dengar dengan Puan Rosina, tapi tak apalah, on my side pun nak address juga benda sama. The thing is, I tak berapa nak suka nak kacau practical aspect ni sebab Puan Rosina dah settle kan. Tapi I tak tahu to what extent dah settle tu. Boleh tak I dapatkan sedikit feedback yang itu, kenaan yang itu dulu. Faham tak? Faham kan? Dia idea kan? Dia dapatkan apa yang I nakkan daripada you ni. Dapat. Mungkin madam nak tahu biasanya kita orang buat kesalahan apa kan? Ke macam mana? Sebenarnya dah sampai dekat saya dah yang you buat apa salah tu, tapi I nak tahu sejauh mana you faham tu adalah benda yang kesalahan, dan how you macam mana you amend the mistake tu, macam mana lah dengan Puan Roslina lah especially. Kalau kalau group 3 bawah saya yang TLB 5 dengan TLB 6, kalau Madam Roslina tu kadang-kadang kalau rasanya dari kesalahan minor ke kesalahan besar lah. Kesalahan minor tu kadang-kadang IC lama tu kita orang tak masukkan dalam salinan IC exhibit tu pun dia dah tegur dah. Kira seminor-minor mungkin tu dia dah macam memang betul lah madam kata dia detail tu. Lepas tu kadang-kadang kan kita orang kan main reka je sijil mati. Sijil mati tu kita orang macam 50 sakit tua. Lepas tu dia kata tak logik lah, dia kata macam tu. Betul lah tak logik.
terima, kita orang terima lah, tak logik. Tapi dia macam sampai sebab kematian dia tengok juga tu macam kita orang pun kadang-kadang sakit hati juga sebab pun last minute kan. Faham je tapi dia macam okey, dia marah lah. terpaksa betul kan ikut kehendak yang faham. Lagi? Lepas tu Ashraf tengah cakap lagi ke? Ashraf tengah cakap lagi ke Ashraf? Kejap Madam lah. Apa ni Madam? Tak terputus Ashraf? Ikut kehendak Madam. Oh, ikut Madam Roslina lah. Okey, Ashraf punya tu, you terima tu sebagai, betul, dia tegur tu betul. Apa ni, dari segi macam, you faham tak dia punya, kenapa teguran tu dibuat? Faham tak? You dapatlah idea tu kan, I nakkan pelajar boleh appreciate bila dia tegur tu bukan it's just near macam sebab dia detail ataupun dia sebab macam apa nak kata there must be a reason lah, mesti ada, semua yang dia buat tu ada sebab lah, I nak pelajar faham macam tu. It's not because kehendak dia you betulkan macam tu tanpa knowing that why you need such amendment. Itu yang I nak faham. I nak faham situasi you sekarang ni. You faham tak macam up to that extent? Dapat Madam. Kita orang faham point tu. Kalau dari pendapat saya faham lah kesalahan tu macam mana, sebab benda tu pun boleh kalau kita orang masuk praktis, kita orang boleh rujuk balik. So nampak lah. Okay, good. Okay, that's good. Lagi? Madam, saya dalam grup Ashraf juga yang berkenaan Madam sebut pengulangan kesalahan berulang kali tu. Saya come across, I don't know whether this is yang kesalahan yang dia maksudkan, but last week kan kita dah prepare draft, so let's say ada ada 6 firm semua, so 6 firm prepare draft dalam masa yang sama, and then kita akan hantar dekat dia, and then kita pancarkan dekat screen kan untuk dia tengok. Bila dia tengok satu firm, dia akan tegur, okay ini IC lama tak letak, okay next time you kena letak IC lama dan sijil mati. Okay, settle untuk satu firm, and then beralih kepada second firm yang pancarkan dia orang punya draft juga, and then dia akan cakap, mana IC lama, kan saya dah cakap letak IC lama, kenapa tak letak, macam tu. So saya takut berulang kalinya. Okay, I faham. Sebab tu I nak betul-betul clear ni. Yelah nanti sebab isu kan mengada LPQB, I dah kena prepare semua-semua ni. Sebab kalau benda baru datang kat I masa tu, I macam takut lost lah. Kan? So I nak faham betul ni kat mana ni. Is it a genuine punya aduan? So I nak tanya. So I faham lah bila Cik Husna cakap tadi, berulang kali tu memanglah jadi berulang. So you yang tengok berulang kali tapi pelajar submit it. Buat sekali tu tapi bila pancar tu dia nampak banyak kali. Ya, faham. Okay, I dah dapat jawapan untuk itu. Okay, basically lagi boleh ke saya nak tambah sedikit? I think macam mana nak cakap, dia kalau for ni khususnya untuk probate untuk dengan Madam Rosalina, saya rasa macam dia tak ada satu benda, tak ada satu perkara yang standard. Contohnya yang masukkan saya macam ni. Contohnya kami Madam Rosalina ada sediakan course paper dia, sampel course paper dia, dan Madam dengar doktor? Dengar. You pause kejap ni. Alright, contohnya Madam Rosalina dia ada sediakan dia punya sampel course paper. Tapi dalam revision class, CLP revision class with our senior, alumni dia semua berbeza. Dia berbeza course paper dia. So let's say kalau macam kami ada guna sampel daripada senior dan kami buat dekat course paper Madam Rosalina will regard it as something wrong.
Dan saya macam pelik macam apa yang diajar oleh senior tu salah ke? Dan sedangkan apa yang diajarkan oleh senior tu adalah something yang dah di-approve kat mahkamah, yang dah ada cop mahkamah apa semua. So saya jadi macam adakah disebabkan tenaga pengajar kita Madam Roslina, so we have to stick only one and only cara dia, ataupun sebenarnya ada je cara lain? Itulah buat saya jadi macam itulah saya in the end saya terpaksa aku sebab ialah dia tenaga pengajar kita, so kita ikut cara dia. Tapi question mark here is that adakah that is the only way? So misal kata kalau lah kita nak saya tak tahulah another solution, tapi kalau macam maybe to avoid this kind of kesalahan-kesalahan ni, maybe kita standardize kan. Let's say kalau revision class tu nak ikut cara Madam Roslina dan cara Madam Roslina sahaja. Pelajar pun confused, saya pun confused nak ikut cara mana satu ni. Kan pada orang yang sama Okay, Syamil aja nak clarify tadi yang you pergi ke kelas revision tu, course paper tu siapa yang provide? Saya tak ingat nama kakak tu. Oh tapi senior lah. You punya alumni. Lah. Oh maknanya alumni share, lepas tu dia komen. Bukan. Alumni contoh dia pun ada buat, dia buat praktis juga dalam bahagian probate. Apa yang dia ajar exactly the same macam mana doktor ajar, macam mana Madam Roslina ajar, cumanya dia berbeza formatting dari segi course paper sahaja. Formatting konsep macam mana formatting apa? Contohnya saya ambil contoh form saya contoh kalau dalam saman pemula yang diajar oleh senior tu dia ada macam saya nampak lebih detail. Tapi bila sampai dekat Madam Roslina kata benda ni adalah distribution order. Kenapa awak buat distribution order? Kita nak buat OS. Tapi apa yang saya dapat tu adalah daripada OS senior ajar tu. Faham tak doktor? Oh maknanya senior you tunjuk OS tapi dia kata itu distribution order. Di mata Madam Roslina itu adalah distribution order. Dia kata lepas tu Madam Roslina kata awak tak tengok ke sampel saya? Macam saya dah tengok dah sebab saya tengok dua-dua. Saya tengok Madam Roslina, saya tengok senior juga. So saya buat comparison. Saya rasa macam okey je kalau kita gabung sebab apa yang content dekat dalam senior tu ada kat dalam course paper Madam Roslina. Cumanya apa yang sekejap saya nak faham balik. Apa content yang ada dalam senior tu ada dekat course paper Madam Roslina, tapi tak semua perkara yang tak semua konten dalam course paper Madam Roslina tu ada kat dalam senior tu punya. Alright. Okay, ni lebih kepada orang kata yelah yang tu senior tu dah file dekat mahkamah kan dan tak di-issue kan? Betul. Kan. Itulah I pun tak faham kenapa ada timbul isu macam tu sebab kalau kita tengok kalau you rajin cari kalau ada saudara ke ayah lawyer ke saudara lawyer ke kawan-kawan lawyer, so you boleh tengok sampel dia orang punya dokumen course paper itulah I cakap dia punya practice formatting tu memang akan you boleh nampak beza. Even ada yang tanya I pasal section nak bubuh dekat entitlement tu kan, section nak pilih macam mana nak tetapkan section. Ada yang tak letak section tapi still mahkamah lepas je, tak ada pun dia nak reject sebab you tak letak section. Tapi kalau you letak section, there must be a reason. Kenapa you letak section tu? Tu I cakap. Section, letak section 4 ke, letak section 30 ke, 39 ke, there must be a reason. Dia adalah bersangkut paut dengan apa yang you buat lah, permohonan you. Tapi ada yang tak letak section, mahkamah lepas je. So betul lah Syamil, I agree with you sebab for the time being sebab you record ke? Record pula. Macam ni. Padam balik record tu. Berhenti kejap. Record tu. Nanti kita sambung balik. Record tu berhenti kejap. I kena share